Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin Ukas edisi malam 7 November 2021 bersama saya Mariam Zanariah Ibrahim. Tumpuan berita malam ini. Usaha Kerajaan Gabungan Parti Sarawak GPS memastikan pembangunan yang berterusan harus disokong kerana pelaksanaan yang berjaya akan membawa lebih banyak manfaat kepada rakyat. Menurut Timbalan Ketua Menteri Sarawak, Dato' Amar Douglas Uga Embas, inisiatif GPS ini memerlukan sokongan padu dari rakyat pada pilihan raya negeri PRN Sarawak ke-12 yang akan datang agar Sarawak terus membangun dan agenda baharunya juga dapat dilaksanakan dengan jayanya. Beliau yang juga Timbalan Presiden Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB menegaskan kerajaan GPS mahu menumpukan seterusnya kepada sektor sosioekonomi bagi membantu penduduk luar bandar dalam memperoleh pendapatan lumayan melalui amalan pertanian moden termasuk peternakan. Beliau berkata demikian semasa mengadakan pertemuan bersama pemimpin akar umbi PBB kawasan Bukit Saban pada Sabtu. Tambah beliau lagi, kerajaan GPS tambahnya telah melakukan banyak perkara untuk menambah baik kemudahan infrastruktur dan kemudahan di seluruh negeri. Katanya, Sarawak amat bertuah kerana mempunyai Ketua Menteri Sarawak, Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari yang berpengalaman dalam peribadi dan mempunyai cara tersendiri untuk meningkatkan bajet pembangunan untuk negeri ini. Mengenai kerusi Bukit Saban yang dijangka akan dipertahankannya semula, beliau berkata pengundi di situ mempunyai tradisi lama memberikan sokongan padu kepada kerajaan. Terdahulu, beliau turut memantau perkembangan pelaksanaan kerja-kerja pemulihan dan naik taraf sistem saliran Tanjung Sebekut bernilai 3.8 juta ringgit yang akan memberi manfaat kepada petani padi Bukit Saban. Projek tersebut diperuntukkan sebanyak 3.9 juta ringgit di bawah agensi pelaksanaan Jabatan Pengairan dan Saliran. Lokasi projek tersebut di Tanjung Sebekut merupakan kawasan tanaman padi para petani di Sepauh. Dalam pada itu, masyarakat setempat berharap projek tersebut berjalan lancar supaya dapat memberi infrastruktur pengairan dan saliran yang lebih baik bagi memudahkan aktiviti penanaman padi serta aktiviti pertanian yang lain. Berita seterusnya. Gabungan Parti Sarawak GPS akan bertanding di kesemua 82 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN yang dipertandingkan dalam pilihan raya negeri Sarawak PRN ke-12. Naib Presiden Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, sehubungan itu Parti Pribumi Bersatu Malaysia tidak perlulah bertanding dalam PRN ke-12 kelak. Bagi saya, tak payahlah Bersatu nak masuk ke negeri Sarawak. Kita sudah bagi tahu bahawa GPS akan bertanding di kesemua 82 kerusi. Jadi hormati kenyataan itu. Kita di Semenanjung, di Federal kita bersama-sama dengan cari ruang untuk bertanding. Tak perlu pada masa ini. Beliau berkata demikian selepas merasmikan upacara flag off acara berbasikal SAC 5.0 2021 di Pasar Siniawan Bau pada Ahad. Sementara itu, seramai 250 orang peserta dari seluruh negeri ini menyertai Sarawak Adventure Challenge SAC 5.0 2021. Menteri Belia dan Sukan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, SAC 5.0 itu diadakan mengikut kapasiti dan prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan. Beliau yang juga Menteri Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan memberitahu acara itu bertujuan untuk mempromosikan pengembaraan dan potensi rekreasi negeri bukan sahaja kepada pelancong antarabangsa tetapi juga kepada penduduk tempatan. Dengan landscape yang terdapat dalam kawasan Seniawan ini yang mana yang mempunyai bukit bukau yang menarik, mempunyai gua-gua dan trail yang telah dibuat oleh pihak penganjur itu amat menarik sekali. Ada sungai, ada gunung, ada gua dan sebagainya. Inilah satu daripada penyebab partisipan ataupun peserta-peserta mahu datang. Beliau berkata demikian selepas merasmikan upacara flag off acara berbasikal SAC 5.0 2021 di Pasar Siniawan Bau pada Ahad. Dalam pada itu, Datuk Seri Abdul Karim turut berharap agar program seumpamanya turut diadakan di kawasan lain seperti Belaga, Kapit, Bintulu dan juga Miri. Namun jelasnya ia tertakluk kepada budi bicara pihak penganjur dengan tujuan mempromosikan industri pelancongan Sarawak melalui acara sukan. Dalam pada itu, langkah Radio Televisyen Malaysia RTM Sarawak mengadakan kolaborasi dengan RTM Negeri Sembilan disambut baik.
Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin berkata, ini bukan sahaja dapat mengeratkan hubungan penduduk di kedua-dua negeri itu, tetapi juga boleh memperkenalkan secara terperinci mengenai apa yang ada di Sarawak, khususnya di Bandaraya Miri dan Negeri Sembilan. Dan juga ini adalah juga satu peluang bagi kita untuk memperkenalkan Bandaraya Miri kepada Negeri Sembilan. Dan begitu juga bagi Negeri Sembilan melalui RTM juga kita juga boleh diperkenalkan juga Negeri Sembilan boleh diperkenalkan kepada kita di Miri. Jadi inilah adalah satu usaha dua hala ini di mana kita ada peluang untuk tukar-menukar fikiran dan juga supaya siaran kita boleh disampaikan ke Negeri Sembilan dan juga siaran daripada Negeri Sembilan boleh disampaikan kepada kita di Sarawak, khasnya di Bandaraya Miri. Beliau berkata demikian semasa berucap di program Hello 2022 Miri FM bersama Negeri FM di Auditorium Pustaka Negeri Sarawak Miri pada Jumaat. Mengulas mengenai program ini, Datuk Seri Lee berharap tahun 2022 akan memulih dan mengembalikan kembali ekonomi dan cara hidup kita sebelum pandemik COVID-19. 2022 adalah satu tahun yang bertua kepada kita, satu tahun yang di mana kita akan dapat melihat ekonomi kita juga mula juga memulih atau dipulihkan, dan rakyat kita, cara hidup kita juga dapat balik ke cara hidup seperti biasa. Di Tasik Biru pula, rakyat di konstituensi tersebut diajak untuk terus memberikan sokongan mereka kepada gabungan Parti Sarawak GPS supaya pembangunan yang telah dirancang dan yang sedang dilaksanakan oleh kerajaan akan terus dapat dinikmati. Mantan Adun Tasik Biru, Datuk Henry Harry berkata, sokongan berterusan daripada rakyat amat perlu bagi meneruskan agenda pembangunan yang dibawakan oleh kerajaan GPS yang terbukti pada hari ini. Menurutnya, proses pembangunan di kawasan luar bandar tidak dapat dilakukan secara serentak dan dilakukan secara berperingkat bagi manfaat rakyat dalam jangka masa panjang. Beliau berkata demikian dalam program santai bersama belia sempena pembukaan gelanggang futsal baru di Kampung Daun Singai Bau pada Sabtu. Manakala di Mambong, seramai 638 peserta dari 11 kampung di kawasan berkenaan menerima bantuan input pertanian bagi skim tanaman kopi. Menteri Muda Pengangkutan Sarawak yang juga mantan Adun Mambong, Datuk Dr. Jerry Susil berkata, setiap peserta akan menerima bantuan dengan kadar maksimum sebanyak RM5,000. Jelas beliau, kerajaan negeri telah meluluskan peruntukan RM1 juta di bawah program fasilitasi pertanian untuk program unit ladang tanaman kopi di Dun Mambong. Beliau berkata demikian semasa majlis penyerahan input pertanian bagi skim tanaman kopi pada Sabtu. Beliau menambah penanaman kopi merupakan fokus utama di kawasan Mambong, selaras dengan hasrat beliau menjadikan Padawan sebagai coffee belt di negeri ini. Sekian edisi malam bersama saya Mariam Zanaria dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS, termasuk portal ukas.sarawak.gov.my, dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.